صراط الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على ابن القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعدد كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار عظيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم الملائكة المقربين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. قد بيدي قلت سيرتي إذكني لا إله إلا الله شريك له من قدير. Terima kasih pada penganjur kita pada malam ini, surah An-Nur pasal 3 Seremban. Semoga Allah memberkati dan merahmati semua ahli jawatan kuasa dan mereka yang berkhidmat dan berusaha untuk mengadakan pengajian atau majlis ilmu kita pada malam ini. Semoga Allah membuahkan rezeki, Allah memuliakan dan Allah memuliakan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab kita menolong dakwah ataupun agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada malam ini kita membaca kitab Hayatus Sahabah berkenaan kehidupan para ashabah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam kitab ini dikhususkan menceritakan tentang para pemuda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kitab ini telah diterjemahkan oleh Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani. Karangan asalnya daripada Dr. Abdul Rahman Ra'fat Al-Basha. Allah senang. Okey ya. Dan pada malam ini kita memilih kisah ataupun sirah berkenaan dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, dia termasuk as-sahabah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan orang muda. Allah senang. Dan Allah senang. Para pemuda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemuda terbaik kerana mereka dibimbing dan dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri memuji para pemuda di zamannya. Allah SWT. Bahkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman, Sayyidina Bilal termasuk, semua itu para pemuda yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala turun wahyu, waktu itu umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 40. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia lebih muda daripada Nabi sekitar 2 tahun. Dia 2 tahun lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu itu orang muda. Dia bukan setakat pemuda, dia seorang yang sangat kaya, bijak, akhlak yang mulia. Bahkan dia adalah teman rapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umarnya lebih muda, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali muda. Empat seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu mana mereka menolong Rasul, menolong Nabi Muhammad, waktu itu mereka adalah pemuda-pemuda. Allah SWT. Termasuk Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang pemuda yang hebat. Bahkan keistimewaan Sayyidina Bilal bin Rabah, dia bukan setakat pemuda di zaman Rasulullah yang hebat, bahkan dia bukan bangsa Arab. Dia bukan berkulit macam orang Arab. Bahkan tak kurang juga orang di zaman itu memandang rendah dan memandang hina pada Sayyidina Bilal. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memuliakan insan. Nabi diutuskan oleh Allah sebagai rahmat pada sekalian alam. Bahkan Nabi itu berakhlak pada semua makhluk-makhluk Allah, terutama manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
mulianya Nabi, mulianya agama Nabi bawa, mulianya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran agama ini tidak memuliakan seseorang kerana harta dia, bukan juga kerana rupa dia, bukan juga kerana Allah Rasulullah Muhammad pangkat dia, Allah Rasulullah. Tetapi kita memuliakan seorang kerana apa? Kerana dia adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia adalah termasuk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-khalqu kulluhum iyalullah. Makhluk ini semuanya adalah keluarga Allah. Apa maksud keluarga Allah? Makhluk ini semua Allah cipta dan Allah support mereka, hidup mereka, makan, bagi kehidupan. Allah Subhanahu. Dan Allah Subhanahu dan Nabi lanjutkan lagi dalam hadis itu, Nabi kata apa? Allah Subhanahu. Orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling anfa'uhum li'iyalih. Orang yang paling banyak sekali bagi manfaat kepada keluarga Allah. Maksud keluarga Allah, makhluk Allah. Tak kira binatang ke, tumbuh-tumbuhan ke, manusia ke. Siapa paling banyak bagi manfaat, menolong, buat kebaikan kepada makhluk, memuliakan makhluk, maka dia adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini agama Rasulullah, agama yang mengajak kita untuk memuliakan siapa saja. Khususnya orang yang beriman, yang Islam, Allah Subhanahu, yang Allah telah muliakan mereka dengan agama. Lebih-lebih kita kena muliakan. Ada Sayyidina Bilal bin Rabah, kita tengok satu dua kisah dia. Di antara pujian dan juga kemuliaan Sayyidina Bilal bin Rabah, dia termasuk pemuda zaman Rasulullah yang gemilang. Dia muazzin Rasulullah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah memuji Sayyidina Bilal dengan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin sayyiduna wa a'taqa sayyidana. Allah Subhanahu. Nabi kata apa? Allah Subhanahu. Bukan, ini bukan kata Nabi, kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Allah Subhanahu. Kata-kata Nabi akan datang nanti. Okay, ini kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, Abu Bakar sayyiduna wa a'taqa sayyidana. Abu Bakar adalah penghulu kami yang telah membebaskan penghulu kami. Maksudnya apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dialah membebaskan Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Allah Subhanahu. Waktu mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mula menyampaikan wahyu, pada waktu itu ada orang yang dipanggil golongan atau kumpulan terawal yang menerima Islam. Di antaranya adalah Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, pada waktu itu dia terkenal dengan orang yang perjuangkan akidah, orang yang tetap dengan agama Islam walaupun diseksa dan sebagainya. Dan waktu itu Allah Subhanahu. Pada waktu itu Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, Allah Subhanahu, dia duduk dengan seorang nama dia Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar kafir Quraisy. Waktu Rasulullah diutuskan, duduk dengan ni. Dia jadi hamba kepada Umayyah bin Khalaf. Dan Sayyidina Bilal ni, dia dari sejak kecil lagi dia telah membesar di kota Mekah. Kenapa? Ayah dan ibu dia sendiri duduk di kota Mekah. Dan Bilal pun Bilal pun membesar di kota Mekah. Allah Subhanahu. Tetapi dia tidak lahir di kota Mekah, dia lahir di satu daerah. Cuma dia membesar, dia duduk di kota Mekah bersama dengan keluarganya, Allah Subhanahu, bersama dengan ibunya, dan ibunya pun hamba juga, hamba berkulit hitam lah ni, semua ni hamba berkulit hitam. Allah Subhanahu. Okey. Allah Subhanahu. Okey. Jadi bila mana Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala duduk dengan Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar dari kafir Quraisy, waktu itu tiba-tiba dia dengar kemunculan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemunculan agama tauhid. Pada waktu itu dia menerima Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu.
Dan pada waktu itu termasuklah dia salah seorang daripada golongan terawal yang masuk Islam. Di antaranya siapa waktu itu yang terawal masuk Islam? Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi SAW. Yang kedua Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga Sayyidina Ali bin Abi Talib. Yang keempat Ammar bin Yasir. Yang kelima ibu dia Sumayyah yang syahid. Lepas tu Suhaib Ar-Rumi dan Miqdad bin Al-Aswad. Yang ni para sahabat Nabi SAW yang terawal masuk Islam, termasuk Sayyidina Bilal bin Rabah. Allah SWT. Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala termasuk juga as-sahabah yang ditangkap dan diseksa, disakiti. Tetapi Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala dia dapat bersabar, Allah SWT. Di zaman Rasulullah SAW, umat Islam ataupun orang Islam yang masuk Islam di zaman Rasulullah pecah pada dua golongan. Yang pertama, golongan kaya-kaya, golongan pembesar-pembesar. Mereka ini tak ditangkap dan tak diseksa kerana orang kaya, orang terhormat, dan mereka itu mempunyai pengaruh yang besar, tak diseksa mereka. Adapun hamba yang masuk ikut Nabi, orang miskin, orang yang lemah-lemah ni ditangkap dan dipukul ataupun diseksa. Allah SWT. Dipaksa mereka untuk keluar meninggalkan Rasulullah SAW. Di antara Sayyidina Bilal bin Rabah, dia kena seksa. Ya. Allah SWT. Okey, Allah SWT. Waktu mana Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala ditangkap, diseksa oleh orang Quraisy, waktu itu hamba-hamba yang lain pun, hamba-hamba sahaya yang lain pun, kawan-kawan Bilal, orang berkulit hitam juga, waktu pun ditangkap juga dan diseksa juga. Allah SWT. Apa seksaan yang kawan-kawan Bilal kena? Allah SWT. Ditangkap semua hamba-hamba, orang lemah-lemah ni yang ikut Nabi SAW, diletak mereka di tengah-tengah padang pasir yang sangat panas, terik panas. Waktu tu dipakaikan hamba-hamba ni baju besi. Tengah panas pasir, buh baju besi, buka baju semua, lepas tu pakaikan baju besi. Panas padang pasir, terlalu panas, akhirnya panas itu membakar besi tu, memanaskan besi tu. Akhirnya kulit-kulit pun melecok, terbakar. Kerana apa? Panasnya baju besi yang diletak di bawah terik matahari pada masa. Okey ya. Kita cuba tengah-tengah hari duduk larita tengok. Tutup semua. Tingkap semua duduk larita. Biar ekor mana buka. Tak tahan. Ni baju besi, dipakaikan baju besi tengah terik panas. Waktu itu terbakar dan juga melecoklah kulit-kulit kawan-kawan Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan dia dipukul lagi. Dipaksa mereka untuk menghina Nabi SAW, menghina Islam. Dipaksa mereka untuk keluar daripada agama Islam. Dan pada waktu itu ada hamba-hamba sahaya ni yang diseksa, ataupun orang lemah-lemah ni, orang miskin-miskin diseksa sampai macam tu, menyebabkan mereka tak berdaya lagi untuk menahan. Akhirnya mereka ikut saja apa kehendak kafir Quraisy untuk mereka kata. Nak kata mereka keluar Islam, mereka keluar lah. Nak kata sembah patung sembah lah. Tetapi hati mereka tetap beriman pada Allah dan Rasulnya. Cuma nak terlepas daripada seksaan tak mampu. Kecuali Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Dia seorang saja mampu mempertahankan Allah SWT, kalimah Allah Subhanahu wa taala, dan tak langsung dia mengikut apa saja kehendak kafir Quraisy menyiksa dia. Ini hebat Sayyidina Bilal, pemuda zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT. Dan yang menyiksa dia waktu itu adalah tuan dia sendiri, iaitu Umayyah bin Khalaf dan pengikut-pengikut Umayyah bin Khalaf. Mereka buat apa? Mereka sebat dia kat belakang. Mula-mula, seksaan pertama, ambil semeti, iaitu duk pukul kuda apa semua tu. Pukul tu, ambil tu tibai belakang. Tibai. Allah SWT. Disuruh Bilal keluar daripada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu mulalah Sayyidina Bilal kata apa? Ahadun ahad. Ada ulama mengatakan bila memulakan Allahu ahad. Akhirnya dah tak mampu sebut Allah, sebut ahadun ahad. Bahkan bukan setakat Sayyidina Bilal sebut, bahkan dia bernasyid pula. Dia buat lagu lah, ahadun ahad. Lepas lagi marah.
Allah senang. Dia rasa kenikmatan, kemanisan iman menyebut Allah Ahad, Allah Ahad, 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 Asa Allah, Asa Allah. Allah senang. Dipukul belakang dia. Berdarah-darah Sayyidina Bilal. Waktu tu tetap dia doa Ahadun Ahad, Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Hak lain-lain kena seksa, terus mengaku kami tak ikut dah Muhammad. Padahal hati tak tetaplah. Di hati tetap beriman lah. Cuma terlepas dari seksa tu, buat la ilaha. Sayyidina Bilal tak berubah sikit pun. Tetap dia. Muda zaman Rasulullah SAW. Ini seorang yang Nabi muliakan dia. Allah dan Rasul muliakan dia. Iman dia. Orang dibanggakan oleh Nabi SAW, Sayyidina Bilal. Tak berubah. Akhirnya mereka baringkan Bilal atas padang pasir. Dah berdarah. Dipukul ni, berdarah-darah, pecah ni kulit ni. Akhirnya berkeluar dengan Bilal. Baring di atas padang pasir tengah terik matahari. Baringkan belakang. Bayangkan luka-luka yang di belakang ni dah teruk dah. Dibaringkan pula atas padang pasir yang panas. Dia pengalaman kita duduk Kota Tarim. Waktu tengah hari tu, kalau kita pijak pasir tu panas tu. Panas. Allah, dibaringkan dia. Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dibaringkan dia, bukan sekat baring. Diletakkan buat batu yang sangat besar atas dada dia. Diangkat berborang. Tak batu atas dia. Nak bagi lagi rasa sakit belakang yang tengah berdarah tu. Allah SWT. Tapi tetap Ahadun Ahad, Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Relax saja ayat Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Allah SWT. Dan mereka mulalah menyiksa Bilal sekeras-kerasnya sambil mereka mengingatkan Sayyidina Bilal, mengatakan pada Sayyidina Bilal, Allah SWT, wahai Bilal, Allah SWT, katalah Latta, Uzza. Jangan duk sebut Allah Ahad ni. Allah SWT. Ikut kami kata Latta, Uzza. Tokong mereka lah. Sembahan mereka lah. Allah SWT. Tapi Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala tetap kata Ahadun Ahad, Allah dan Rasulnya, Allah wa Rasuluh, Allah wa Rasuluh. Allah SWT. Waktu mereka menekan Bilal, katakan wahai Bilal, Latta Uzza. Bilal jawab, lidah aku tak dapat nak ucapkan apa yang kamu ucapkan. Yang aku boleh ucap apa? Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Lagi dia sakit hati. Untuk Sayyidina Bilal radhiyallahu, lawan dia, lawan. Ni baru lawan betul Allah SWT. Allah SWT. Pada waktu itu mereka tambah lagi penyiksaan, pukul lagi dengan batu yang duduk atas apa semua. Tetap Ahadun Ahad, Ahadun Ahad, Ahad. Allah SWT. Waktu itu mereka dah putus asa untuk menyiksa Bilal. Dia tak mau kata Latta Uzza, tak mau keluar daripada agama Islam. Allah SWT. Umayyah bin Khalaf, dia makin marah. Akhirnya dia buat sesuatu yang melampau, satu yang menghinakan Sayyidina Bilal. Dia nak menghina Sayyidina Bilal, tetapi tak akan hina orang yang ada dalam hati dia keimanan pada Allah dan Rasul, yang takkan hina. Kenapa? In tansurullah fala ghaliba lakum. Jika Allah tolong kamu, takkan ada siapa boleh kalahkan kamu. Pasti kamu menang. Allah SWT. Innama walikumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Sampai ada ayat Allah, fa inna hizballahimul ghalibun. Akan tetap menang. Allah SWT. Penolong kamu adalah Allah, Rasul dan orang mukmin. Allah SWT. Zahirnya dapat tengok Sayyidina Bilal tak ada orang tolong. Tetapi hakikatnya Allah sedang menolong Sayyidina Bilal. Allah sedang muliakan Sayyidina Bilal dengan istiqamah dia dalam keimanan pada Allah dan Rasulnya. Tengok sampai ke hari ni, nama Bilal disebut, dimuliakan. Kenapa? Tahan dalam penyiksaan orang kafir, tak keluar Islam. Tapi mana pi Umayyah bin Khalaf, mana pi dia? Mana pi orang yang seksa dia? Mana pi orang yang orang yang meletakkan batu atas dada Bilal? Mana pi depa semua? Diazab, dihinakan oleh Allah SWT. Tapi yang kekal nama yang harum, yang hebat, yang disanjung Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Inilah hakikat kemuliaan bila kita tetap di atas agama Islam. Tak tukar. Walaupun orang bangga dengan barat, orang bangga dengan timur, orang bangga dengan apa saja, kita tetap bangga dengan Islam. Orang kata, "Oh, hukum hak ni depa ni buat hebat dah tak? Hukum Islam paling hebat." Kan daripada Allah SWT. Orang kata, kita berubat cara ni, yang utama adalah perubatan cara Islam. Yang kedua, perubatan cara yang ada ni Allah SWT. Semua kita utamakan Islam. Okey ya. Orang kata kita berniaga ni, kita kena ada ni. Nak tipu-tipu sikit tak? Kami nak berniaga cara Islam. Bisnes cara Islam. Kenapa? Kalau kami tetap di atas hukum Islam,
agama Islam, tak lari pada agama Islam, kami tetap mulia dunia dan akhirat. Seperti yang Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya Umayyah bin Khalaf buat apa? Dia mula melampau, dia mula marah, dia mula geram. Akhirnya dia ikat Bilal punya tengkok dengan rantai besi, ikat. Macam hamba buat tarik ya. Macam orang masuk penjara, ikat ni. Ikat, dia serahkan Sayyidina Bilal dekat orang bodoh-bodoh dan budak-budak. Dan Umayyah bin Khalaf, dia perintahkan budak-budak dan orang bodoh-bodoh yang ada di kota Mekah, orang jahil ni, tarik Sayyidina Bilal, tarik seret dia. Allah selamat. Allah selamat. Lepas suruh Umayyah bin Khalaf suruh dia pakai ramai tarik Bilal macam seekor binatang dan pusing di dataran yang ada di kota Mekah. Bagi orang semua tengok. Macam tu dia buat. Ya. Allah selamat. Walaupun macam tu yang dia buat pada Sayyidina Bilal, tetap sambil kena tarik, kena heret, dia kata apa? Ahadun, ahad, ahadun, ahad, ahad, ahad. Allah selamat. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Tak ada kita stop weh, stop. Sudah. Ada ahadun, ahad, ahadun, ahad, tarik ni. Ahadun, ahad, ahadun, ahad. Sebut lagi. Allah selamat. Bahkan dalam kitab ni sebut, dia tidak pernah jemu untuk ulang dan tidak pernah berhenti untuk ucapkan ahadun, ahad, ahadun, ahad, 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 ahad. Tak jemu. Bahkan seolah macam sedap lagi ahad, ahad, ahad. Allah Sayyidina Bilal. Allah selamat. Sehinggalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu datang dan membebaskan Sayyidina Bilal. Dah berita penyiksaan bila Bilal dah teruk, dah diketahui oleh Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah dan sebagainya. Waktu tu Abu Bakar kesian dan Sayyidina Abu Bakar lah yang mengeluarkan harta milik dia untuk membebaskan Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakar pergi beli hamba, iaitu Bilal ni hamba, pergi beli daripada Umayyah bin Khalaf. Allah SWT. Dan Sayyidina Abu Bakar bila pergi, dia menawarkan kepada Umayyah bin Khalaf, Allah SWT, untuk membeli Bilal. Kata, aku nak beli Bilal ni, jual pada aku. Waktu Umayyah bin Khalaf, dia sengaja meletakkan harga yang sangat tinggi pada Sayyidina Abu Bakar. Dan dia menyangka Sayyidina Abu Bakar cancel lah, tak jadi nak belilah nama apa Bilal ni. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tetap membayar walaupun nilainya tinggi. Allah SWT. Berapa yang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bayar? Apa yang Umayyah bin Khalaf minta? Dia minta 9 uqiyah atau uqiyah emas. Allah SWT. Satu uqiyah tu sama juga 31 gram emas. 31 gram emas kali dengan 9. Berapa? 31 gram emas. 1 gram emas berapa? 1 gram berapa lah ni? 200 lebih. 200 lebih. 200 lebih. Ha? 200 lebih lah. 200 lebih ya. 31 gram emas kali dengan 9 berapa? Ha? 279. 279 kali pula dengan 200. Berapa emas lah ni? Tak minat emas lah ni. Tak beli kat isteri. Ha? 220 emas. 21,000 lah. 61,000. Lebih kurang 60,000 dia pergi beli. Sengaja dia letak tinggi supaya Sayyidina Abu Bakar tak boleh beli. Padahal Sayyidina Abu Bakar orang kaya. Dan Sayyidina Abu Bakar memang nak beli Sayyidina Bilal. Nak bebaskan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya dibagi harga lebih kurang 60,000. Beli Bilal, harga yang sangat tinggi. Waktu tu bila dah berjual beli, dah bayar apa semua, dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun dah pegang Bilal nak bawa balik. Waktu Umayyah dia perli dan dia mempelekehkan, menghina Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala di depan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia kata apa? Kata Umayyah bin Khalaf, kata dia, wahai Abu Bakar, kalau engkau tak mahu mengambil Bilal kecuali dengan 1 uqayyah saja, iaitu 31 gram emas lah, pasti sudah aku jual juga. Maksudnya apa?
Dia pelekeh Bilal. Dia kata, kalau engkau ni tak mau beli Bilal, Allah SWT, ataupun kalau lah engkau nak beli Bilal hanya satu uqayyah saja, Allah SWT, aku mesti akan jual juga. Sebab budak ni murah. Hamba ni tak berguna. Hamba ni lekeh. Allah SWT. Padahal dia dah ambil duit 9 uqayyah lah, tapi dia saja nak pelekehkan Bilal. Kalau RM1, contohlah kita, kalau RM1 pun aku jual ni, kan ada apa benda ni? Allah SWT. Okay, Waktu tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nak angkat martabat Sayyidina Bilal bin Rabah. Kenapa? Dia adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Orang pertahankan agama ni orang mulia. Hakikat kemuliaan kita bila kita ni berpegang dengan Islam, perjuangkan Islam, tetap dengan Islam. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan lantangnya, dengan bangganya, Sayyidina Abu Bakar kata apa? Jika engkau tak mahu menjualnya kecuali dengan 100 uqayyah, pasti aku akan tetap membelinya. Kan dekat 9, kalau 100 uqayyah tu kau nak jual pun aku akan beli. Bernilai ni Bilal ni. Sengap dia. Allah senang. Itu kemuliaan yang ada pada para sahabat, pada orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk orang beriman ni orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh kita nak hinakan. Okey, selepas itu Allah senang Muhammad, kisah-kisah yang lain, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, dia termasuk orang yang berhijrah, Allah senang Muhammad, ke Madinah. Dan Sayyidina Allah SWT, Bilal bin Rabah, waktu mana dia berhijrah ke kota Madinah, Allah SWT, dia tinggal dalam satu rumah bersama dengan Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah. Okey, maksudnya Bilal bila sampai ke Madinah, dia tak ada rumah lagi. Tumpang rumah, duduk sekali dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan pada waktu itu semua mereka satu rumah terkena penyakit yang ada di Madinah, penyakit demam dia panggil. Waktu awal mai, lepas itu mereka sembuh, agak sembuh. Okey. Allah SWT. Selepas itu bermulalah kehidupan Bilal, kehidupan yang sangat mulia. Dan mulianya Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, walaupun dia berkulit hitam, Allah tak pandang rupa kamu. La inna Allah ta'ala yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum lakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak pandang jasad kamu, Allah tak pandang rupa kamu. Jasad kamu tinggi ke, tough ke, gemuk ke, kurus ke, tinggi ke, Allah tak pandang. Rendah ke tak? Allah tak pandang rupa kamu, handsome ke, hitam ke, putih ke, merah ke muka, tak pandang semua tu. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah pandang hati kamu. Bila kan muka gelap kan dia, gelap, orang kulit hitam kan. Tapi dia mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mulia di sisi Rasulullah. Nabi tak pilih sahabat yang putih-putih. Nabi tak pilih sahabat yang handsome saja. Nabi tak pilih sahabat ni, Nabi tengok ada harta pilih tak. Nabi bukan macam tu. Allah dan Rasulnya menilai hati, keikhlasan orang tu, Islam dan iman yang ada pada orang tu. Tengok, sampai Sayyidina Bilal yang menjadi mulia. Sebab itu kita pengajaran pada kisah macam ni, jangan kita hina siapa pun. Kita semua yang handsome, tengok yang tak handsome mai dekat kita. Tengok kita tengok. Handsome ni tu nak kawan kita. Jangan. Maksud senang. Mungkin yang tak handsome itu lebih dekat daripada Allah. Mungkin yang kulit gelap tu, yang itulah paling Allah cinta. Kita kulit cerah tapi hati gelap. Yang tu kulit gelap, hati cerah, Allah cinta dia. Jangan pandang hina pada orang. Nabi tak pandang hina dengan kulit orang. Tengok, India gelap, tak boleh. Negro, gelap. Tak boleh. Negro ke, India ke, maaf sebut, macam mana pun kulit mereka, kita tidak boleh merendahkan dan tidak boleh pandang hina. Kerana orang yang rapat dengan Rasulullah, orang yang dimuliakan oleh Rasulullah sendiri adalah Sayyidina Bilal bin Rabah, dan dia adalah orang yang berkulit hitam. Bahkan asal dia hamba pula yang dimerdekakan. Tetapi dia menjadi orang yang berada sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan kalau pemimpin-pemimpin besar yang ternama, yang berdamping itu orang hebat-hebat. Orang ada duit, orang yang bijak-bijak, orang yang pandai tu pandai ni, duduk dekat dengan dia. Mesti handsome. Tengok Rasulullah, pemimpin yang hebat. Orang yang paling mulia dunia dan akhirat, orang yang makhluk Allah paling mulia. Tetapi Nabi tak pilih siapa yang duduk dekat dia. Nabi tak pilih dari segi harta, duit, pangkat, ataupun rupa, ataupun kulit, ataupun bangsa. Nabi tak tengok bangsa, Nabi tak tengok kulit,
Nabi tak tengok duit, Nabi tak tengok pangkat, Nabi tengok hati orang tu, Nabi tengok keikhlasan orang tu, Nabi tengok Islam yang ada pada diri orang tu, Nabi tengok istiqamah dia. Allah SWT. Okay, jadi Allah SWT, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, Allah SWT, bila dia telah selamat dari penyiasaan orang Quraisy, mulalah Sayyidina Bilal bin Rabah dia berkhidmat, dia menyerahkan diri dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT. Seluruh hidup Sayyidina Bilal, masanya, khidmatnya, waktu mana Nabi hidup, semua yang diserahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak berkhidmat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Bilal bin Rabah lah adalah orang yang selalu ikut Rasulullah waktu Nabi musafir. Allah SWT. Sayang pada Nabi, cinta pada Nabi, kasih pada Nabi. Dan Nabi nak musafir, dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni akhlak Rasulullah. Rasulullah tak tolak Bilal. Rasulullah tak kata, Bilal, engkau ni, aku nak bawa engkau, aku malulah. Engkau tak macam aku handsome, aku orang yang... Tak ada, bukan Nabi tak macam tu. Bawa. Nabi bawa. Kalau kita tengok kawan pakai tak elok sikit, yang pakai elok ni ikut aku. Aku Nabi jabat ni. Dia pakai kebelekat Nabi jabat. Dia kata, aku nak pergi tu, aku nak buat urusan di jabat tu, kerajaan masuk dalam. Kawan kita kata, aku nak ikut esok boleh tak? Kita boleh. Dia main esok pagi, dia pakai kebelekat dengan baju. Bagi baju teluk belanga yang lusuh lah. Muka dia pula tak handsome. Nak bawa tak? Muka lah tak handsome. Nak bawa tak? Fikirnya kali. Nabi SAW tak lihat tu semua. Kerana handsome kita, cantik kita, elok kita lah hati kita. Sayyidina Bilal orang yang cantik, orang yang segak, orang yang handsome. Hati dia, iman dia, Islam dia, amal dia, akhlak dia, itu yang dinilai oleh agama kita. Bukan berapa parah ni. Okey ya. Terus. Jadi dia kalau nak musafir, dia akan ikut Nabi. Dia berdamping dengan Nabi. Dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bawa Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Bila Nabi pulang dari musafir, dia pulang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Bilal adalah seorang sahabat yang selalu solat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bila Nabi keluar berperang, dia keluar berperang ikut Nabi. Nabi berperang, saya pergi juga. Sayyidina Bilal bin Rabah. Sehinggakan di dalam kitab ini sebut, sehinggakan Sayyidina Bilal bin Rabah dia bagaikan dan umpama bayang bagi Rasulullah. Bayang ni apa? Kita pergi mana, bayang kita ikut kita. Bilal ni dia macam bayang Rasulullah. Mana Nabi ada, di situ dia ada. Perang dia ada, musafir dia ada. Allah SWT. Itu Sayyidina Bilal bin Rabah, sayangnya daripada Nabi SAW. Allah SWT. Waktu mana Nabi SAW membangunkan masjid di kota Madinah, Sayyidina Bilal lah yang Nabi pilih untuk mengumandangkan azan yang pertama. Dan dia adalah orang yang pertama dalam Islam yang mengumandangkan azan, jadi muazzin. Siapa dia, orang Arab ke tak? Siapa dia, orang Melayu ke tak? Siapa dia, orang putih ke tak? Siapa dia, orang Amerika ke tak? Allah SWT. Apa latar belakang dia? Asal dia hamba, ibunya pun hamba. Tapi tengok Allah angkat dia. Allah angkat martabat dia. Rasulullah muliakan dia. Kerana hati dia. Hati. Kita nak Allah angkat darjat kita, hati kita. Kena bagi elok. Dia menjadi muadzin pertama, menggunakan azan. Satu kedudukan, suatu pangkat yang sangat mulia yang Rasulullah bagi pada dia. Panggil orang salat. Allah SWT. Okey ya. Bahkan azan ni disebut da'watut tammah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah. Itu Nabi ajak. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah. Allah SWT. Wahai Allah, Allah SWT. Allah SWT. Allah SWT. Ya Allah, ya Tuhan, Allah SWT. Hadhihi ad-da'wah. Allah SWT. Allah SWT. At-tammah. Hadhihi da'wah maksudnya apa? Azan ni, dakwah tu seruan, azan ni dia adalah dakwah tammah. Dakwah yang sempurna. Allah, itu azan. Mengajak orang pada kerjaan, mengajak orang pada salat. Taati Allah Subhanahu wa taala. Wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi. Jadi dia dipilih oleh Rasulullah untuk memanggil orang salat. Dakwah yang sempurna dibuat oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Dipilih dia. Okay. Bahkan kemuliaan Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu,
Setiap kali dia selesai memandangkan azan, dia akan pergi rumah Rasulullah. Dia berdiri depan pintu Rasulullah sambil dia kata salah, salah, atau hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Waktu tu pun Nabi SAW keluar dari rumah, dan bila tengok Rasulullah keluar dari pintu rumah, Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala akan mengumandangkan iqamah. Iqamah. Setiap hari bersama dengan Nabi. Solat bersama dengan Nabi. Lepas azan panggil Nabi. Allah SWT. Rapatnya dia dengan Nabi SAW. Dan kemuliaan Bilal banyak. Di antaranya lagi, Nabi SAW pernah diberi oleh Raja Najasyi. Ni Raja besar, Najasyi, Raja Habasyah ni. Dia pernah menghadiahkan kepada Rasulullah 3 bilah tombak. Dan tombak tu pendek saja. Allah. Dan tombak ni bukan tombak biasa. Bukan tombak hak orang duk guna kot jalan tu tak. Ni tombak diraja. Tombak yang dimiliki oleh raja-raja saja. Tombak yang mahal nilai dia. Tombak yang ada kebesaran, yang ada kemuliaan, yang ada keistimewaan. Bila Raja Najasyi sangat seronok, sangat suka, sangat cinta pada Nabi SAW, maka dihadiahkan pada Rasulullah 3 bilah tombak yang sangat bernilai. Tombak diraja. Tombak dimiliki oleh raja-raja. 3 tombak. Bila Nabi SAW dapat 3 tombak tu yang dihadiahkan kepada Rasulullah, Nabi ambil 1 bagi pada Sayyidina Ali, 2 Nabi bagi Sayyidina Umar Al-Khattab, yang ketiga Nabi ambil, Nabi simpan. Tapi satu hari Nabi SAW menghadiahkan dan beri pada Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala. Tombak milik Raja Najasyi ada pada 3 orang, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Bilal. Nabi hadiah pada 3 orang ni. Allah SWT. Okey ya. Ni kemuliaan Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala. Bahkan Sayyidina Bilal sangat sayang apa yang diberi oleh Rasulullah SAW. Dia nak di mana pun dia akan bawa tombak tu. Sepanjang hidup dia bawa tombak tu. Allah SWT. Khususnya pada hari raya Aidil Fitri, raya Aidil Adha, dia akan bawa keluar pagi raya. Allah SWT. Dan setiap kali dia nak sembahyang, kalau tidak ada dia panggil satir penghadang di depan, dia akan pacak dengan tombak sembahyang. Satir lah, sunat. Okey. Dan Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala juga pernah menyertai perang Badar. Dia termasuk Allah SWT, Ashabul Badar. Itu orang 313 tentera Badar, dia termasuk Sayyidina Bilal, kaum besar-besar. Allah SWT. Dan Allah muliakan Bilal pada perang Badar. Kerana apa? Kerana Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, Allah SWT, ketika mana dia bersama dengan Rasulullah menyertai perang Badar, dia dapat lihat dengan mata dia sendiri Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf. Ni di antara pimpinan-pimpinan Quraisy yang sangat kejam. Mereka ni mati di tetak atau ditikam oleh kaum muslimin. Maksudnya Sayyidina Bilal, Allah tunjuk pada Sayyidina Bilal orang pernah menyiksa dia, mati depan mata dia. Allah SWT. Itu saja kesudahan orang yang menyiksa Bilal. Kemuliaan milik Bilal, kemenangan milik Bilal. Dulu kamu diseksa oleh orang ni, dulu daripada kuasa, hari ni kami jatuhkan apa? Depan mata kamu. Kami tunjuk pada kamu, kami bela kamu. Tu Allah. Allah sayang pada Bilal. Allah tunjuk bahawa Allah membela Sayyidina Bilal dengan Allah mematikan musuh dia depan mata dia sendiri dalam perang Badar. Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Okey ya. Allah SWT. Dan seterusnya lagi, sedikit lagi. Allah SWT Muhammad. Ketika mana Nabi SAW masuk ke kota Mekah, dalam peristiwa Fathul Mekah, ini kemenangan yang Allah beri pada Nabi SAW. Inna fatahna laka fataham mubina. Ni Fathul Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath, ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Okey. Fathul Mekah. Allah SWT. Saat Nabi SAW, rombongan Nabi dan para sahabat masuk ke kota Mekah, Allah SWT, masuk dengan kemenangan dan kemuliaan. Waktu itu yang mendampingi Rasulullah, yang duduk di sebelah Rasulullah SAW, yang mendamping duduk sebelah Nabi, siapa? Bilal bin Rabah. Jangan pandang, kita jangan pandang tengok orang hina, tengok kulit orang, tengok rupa orang kita yang pandang hina, tengok Sayyidina Bilal.
Rasulullah muliakan dia. Waktu Fathul Makkah dia berdamping, dia Rasulullah didampingi oleh Sayyidina Bilal sebelah dia. Allah SWT. Dan bila Nabi SAW, bila Fathul Makkah, Nabi masuk ke kota Makkah, Nabi masuk ke Kaabah. Nabi masuk ke Kaabah ni untuk apa? Nabi masuk ni untuk apa? Okay, dah lewat dah. Allah senang. Nabi masuk ni. Okey dah. Nabi main dah. Okey. Nabi mainkan cepat main cepat. Okey ya. Jadi bila Nabi SAW masuk ke kota Mekah, Nabi mula menuju Kaabah. Dan untuk apa? Untuk meruntuhkan berhala-berhala yang ada sekitar Kaabah dan dalam Kaabah. Waktu mana Nabi SAW nak masuk dalam Kaabah, dibuka Kaabah kepada Rasulullah. Waktu tu yang teman masuk dengan Rasulullah dalam Kaabah hanyalah Allah Rasulullah Muhammad, 3 orang sahabat saja. Dan Nabi nak masuk dalam Kaabah, 3 orang saja yang masuk, yang Nabi ajak masuk 3 orang saja. Sahabat dibenarkan masuk bersama Nabi SAW. Dan untuk Nabi nak menarik dan Nabi nak meruntuhkan ada panggil berhala-berhala yang duduk dalam Kaabah. 3 orang yang masuk dengan Nabi SAW waktu Fathul Makkah dalam Kaabah. Yang pertama sekali, nama dia Usamah bin Talhah. Bukan, Osman bin Talhah. Osman bin Talhah siapa? Dia adalah pemegang kunci Kaabah pada waktu itulah. Dan pemegang kunci Kaabah sejak zaman Rasulullah sampai ke hari ni, dia turun temurun. Yang pegang lah ni kunci Kaabah, keturunan yang dulu pegang zaman Rasulullah SAW sampai ke hari ni. Sampai ke hari ni. Okay, ya? Pegang kunci Kaabah. Osman bin Talhah yang pertama pemegang kunci Kaabah. Yang kedua Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni siapa? Dia anak daripada Sayyidina Zaid bin Harisah. Sayyidina Zaid bin Harisah adalah anak angkat Rasulullah SAW. Dan Usamah bin Zaid dia adalah orang yang disayangi oleh Rasulullah dan anak kesayangan, dan ayahnya pun disayangi oleh Nabi SAW. Okay. Yang ketiga yang boleh masuk dalam Kaabah waktu itu siapa? Sayyidina Bilal, Osman bin Talhah, Usamah bin Zaid dan Bilal bin Rabah. Ini saja 3 orang yang teman Rasulullah masuk dalam Kaabah waktu Fathul Makkah. Mula Sayyidina Bilal. Selepas selesai Nabi SAW meruntuhkan berhala-berhala yang dalam Kaabah dalam peristiwa Fathul Makkah, waktu mana masuk waktu zuhur. Bila dah masuk waktu zuhur, Allah SWT, orang dah mula penuh di sekeliling Kaabah, di sekeliling Rasulullah SAW. Allah SWT. Dan orang Quraisy pun pada waktu itu ada yang pakat masuk Islam. Allah SWT. Ada yang tak masuk Islam pula, hanya memandang jumlah umat Islam yang sangat banyak sehingga mereka tak mampu nak buat apa saja. Allah SWT Muhammad. Okey. Allah SWT Muhammad. Entah apa dalam. Entah. Pipi umi. Entah ke? Dia. Apa dah lewat ni? Allah SWT. Okey. Allah SWT. Jadi bila masuk waktu zuhur, waktu Fathul Makkah masuk waktu zuhur. Bila masuk waktu zuhur, orang dah ramai, ada yang masuk Islam, orang Quraisy masuk Islam. Pada waktu itu Nabi SAW panggil apa? Panggil Bilal. Kata Bilal, kamu sini. Allah SWT. Waktu tu Nabi kata kat Bilal, wahai Bilal, rabat, panjatlah kamu ke atas Kaabah, naik atas Kaabah. Ni Bilal, orang yang pernah naik atas Kaabah azan. Allah SWT, kemuliaan Sayyidina Bilal. Naiklah kamu ke atas Kaabah sana. Nabi kata, aku menangkan azan, aku menangkan kalimah tauhid. Nabi kata dia. Nabi Bilal pun terus panjat. Kamu kat bawah dia panjat sampai dia naik atas Kaabah. Waktu tu Bilal pun melaungkan azan dengan suara yang nyaring. Allah SWT. Waktu tu Bilal pun mengenangkan azan.
Siapa yang naik atas Kaabah ni, siapa yang menggunakan azan ni, seorang yang dulu diseksa, dihinakan, orang pandang dia hina, orang pandang dia tu hanya hamba. Tapi pada hari ni dia telah dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh dia naik atas Kaabah. Yang naik ni siapa? Orang Mekah ke bukan? Dia bukan asal Mekah. Dia orang Arab di situ ke bukan? Dia pemimpin Quraisy ke bukan? Allah. Dia adalah anak dari seorang hamba. Bilal ni waktu dia kecil orang panggil apa ke dia? Orang panggil apa? Ibnu Aswad. Saya tengok. Ibnu Sauda. Apa maksud Ibnu Sauda? Anak hamba berkulit hitam. Anak kepada hamba yang berkulit hitam. Kan mak ayah dia pun memang kulit macam tu. Dia waktu kecil-kecil orang ejek dia, orang kata dia, Ibnu Sauda, Ibnu Sauda, Ibnu Sauda. Tapi orang ini orang yang ejek, orang ejek ni, orang panah hitam, lekeh dan sebagainya, diseksa, dipukul, ditekan, diletak batu atas badan dia, dihina, dipelekehkan. Tengok, disebabkan dia pegang pada agama, dia mencintai Allah dan Rasulnya, dia setia pada Allah dan Rasulnya, maka dia naik di martabat yang sangat tinggi sebelum dia meninggal dunia. Bahkan di akhirat sana, di barzah sana lebih-lebih lagi, darjat Sayyidina Bilal sudah pastilah darjat yang sangat tinggi, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bila naik ke Kaabah, longkang adzan. Allah sedang. Pada waktu itu, Allah sedang amat. Allah sedang. Ribuan kaum muslimin menumpukan mata mereka pada Sayyidina Bilal. Kerana tidak pernah berlaku lagi dalam sejarah. Sejak Rasulullah diutuskan, sampailah pada hari itu tak ada lagi sejarah orang naik atas Kaabah dan longkang adzan, tak ada lagi. Melongkan kalimah tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, tak ada lagi. Dulu long kalimah tauhid ni hanya di rumah-rumah di kota Mekah. Kalau sebab sikit saya kena tangkap. Ini pertama kali sejarah Mekah Bilal long kalimah tauhid. Allah SWT. Kalimah Allah atas Kaabah terus. Kaabah dibanggakan oleh orang Arab, dimuliakan, yang dianggap suci oleh orang Arab. Dia panggil Kaabah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey ya. Tengok Sayyidina Bilal mendapat kemuliaan yang sangat agung melongkan kalimah tauhid di atas Kaabah. Okey ya. Waktu tu ribuan kaum muslimin numpukan perhatian mata mereka pada Sayyidina Bilal. Tengok, masya-Allah Bilal. Masya-Allah kalimah tu. Khusyuk dengar, menghayati. Dan waktu itu orang yang berpenyakit dalam hati dia, orang yang dengki, orang yang hina Bilal, orang yang tak suka pada Islam, yang memang memandang hina pada Sayyidina Bilal, waktu itu mulalah mereka mengatakan macam-macam pada Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Tengok, orang yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya ada lagi orang benci. Itu biasa hidup di dunia. Okey ya. Ada seorang nama dia Juwairiyah binti Abu Jahal. Dia masuk Islam. Tapi kata dia, demi umurku, sungguh Allah telah meninggikan sebutan namamu. Dia kata kat Rasulullah ni, Allah telah meninggikan sebutan namamu wahai Rasulullah. Karena nama kamu disebut atas Kaabah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun solat wahai Rasulullah, kami akan melakukannya. Ya, aku akan laksanakan solat wahai Rasulullah. Akan tetapi demi Allah, kami tidak akan menyukai manusia yang pernah membunuh orang yang kami cintai.